Hakim FM, inspirasi utama anda. Kita sampai maknanya Abang Jamil tu lagi saya dia faham lah kan saya menjadi dalam namanya tulisan saya suku saya mata kan entusiastik interview macam saya wah dia bos pun tengok pun yakin lah sekali masuk kerja takkan boleh sedetail macam mana orang telinga yang buat itu kita kena bangunkan kelemahan kita dengan keperluan kalau dalam 2 tahun ni daripada jatuh bangkit tetapi solusi yang paling saya lihat ialah bila kita beramal dan beriman kepada Allah, insya-Allah kebangkitan itu akan berlaku. Tetapi dalam modul yang saya kita kata terbitan daripada bahasa Inggeris. Ya. Tetapi kalau kita nak bicarakan tentang moral dan etika sebenarnya petikan selanjutnya iaitu ke-50 wa idza lazima ayyakuna qabuluhu litilka sifatil mafrudati al-huduthi kainan fil azali sahha ay menentukan kepada kualiti hubungan dan rumah tangga itu atau keluarga itu sebenarnya kerana adanya hubungan dan kerana itulah rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian dengan cepat saya baca tentang إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi
disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-3244985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawa warga negara Malaysia untuk mengisi kekosongan sebagai jurutera J41. Jawatan adalah bertaraf tetap, tempoh percubaan 1 tahun hingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki ijazah sarjana muda kejuruteraan awam yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan dan setaraf dengannya. Antara bidang tugas ialah bertanggungjawab merancang, melaksana dan memantau penyelenggaraan bangunan-bangunan IKIM serta terlibat dalam pengurusan operasi, fasiliti dan prasarana di IKIM, serta bertanggungjawab dalam merancang, melaksana dan memantau pengurusan projek termasuk projek-projek pembangunan hartanah IKIM di Kuala Lumpur, Kuantan dan Sabah. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 13 Mac 2024. Program Puntika Pentas IKIM FM kembali menemui anda. Sempena Restu Global Qurani Arts Festival 2024 di Kompleks Nasrul Quran Bersin 14 Putrajaya bermula 23 Februari hingga 3 Mac 2024. Jom datang dan tonton secara langsung pada 26 Februari ini slot IKIM FM yang akan bersiaran secara eksklusif di Kilang Cetak Al-Quran Kompleks Nasrul Quran untuk rancangan kitab Bicara Darah Wanita bersama penyampai Syafiq Saleh dan Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz pada jam 10 pagi hingga 11 pagi. Dan ikuti Pesona di Zahra bersama Mona Jasman dan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada jam 5 petang hingga 6 petang. Jumpa kami di sana. Ramadan datang lagi, bertambah di hati dengan
dengan rindu. Tinggalkan kekeruhan, datanglah kejenihan, penuh syukur gembira, kena mengharap kurnia Tuhannya. Dengan wajah yang indah, tanda bermula pesta ibadah. Detik yang dinanti buat pencinta ilahi, siangnya setulus siap, malamnya dihias sekudus qiyam. Kuantan 89.6 FM. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang mesra, DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah Ramadan. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Lahad Datu 107.3 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Tenangkan fikiran anda dengan kembara inspirasi bersama Mona Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar, para penonton, Alhamdulillah kami dari Radio IKIM ada berkempen insyaAllah di Kompleks Nasrul Quran untuk hari ini. Alhamdulillah untuk hari Isnin
kita kembali bersama Kembara Inspirasi di segmen kita untuk rancangan Persona di Zahra untuk petang ini. Kita juga alhamdulillah bertuah sangat-sangat. Kita ada tetamu kita untuk Persona di Zahra bersama Fadlul Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah. Khair Ustaz. Alhamdulillah. Baru terbang, baru sampai. Terbang balik, Masya Allah. Terbang balik. Memang Ustaz saja nak datang juga untuk Persona di Zahra. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk anda boleh tonton di FB IKIM FM, YouTube IKIM FM dan juga di TV IKIM untuk petang ini. Dan insya-Allah kita akan buka juga ruang peluang untuk anda hantarkan soalan melalui FB dan YouTube IKIM FM. Untuk petang ini bersama Ustaz kita akan bincang kembali ada 201 nama-nama Nabi Nabi Muhammad SAW, dan untuk petang ini kita akan bincangkan tentang nama Nabi atau ismu Nabi Al-Aqib, atau macam mana Melayu ni Ustaz? Mukadimah ni silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah, DJ Datin Mona, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berlintas langsung daripada komplek Nasrul Quran, iaitu satu komplek yang membuat wakaf Quran untuk diberikan ke satu dunia. Okey, dan mudah-mudahan siapa-siapa yang mewakafkan, alhamdulillah terus diberi kebaikan dan amalan jariah berkekalan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, pada petang berbahagia ini kita nak kongsikan satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Aqib. Al-Aqib iaitu yang bermaksud penyudah, Nabi penyudah dan ikutan yang terakhir. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa innali asma' ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bil kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamai wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahad. Daripada Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa aku ada beberapa nama, kata Nabi SAW. Aku Muhammad, aku juga dipanggil Ahmad, aku juga dipanggil sebagai Al-Mahi, iaitu dihapuskan kekufuran. Aku juga dipanggil Al-Hashir. Hashir ini maknanya mengumpulkan manusia di atas kakiku. Dan juga aku juga dipanggil Al-Aqib, iaitu tiada lagi Nabi selepasku. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi antara nama-nama Nabi SAW pada petang ini kita nak kongsikan dalam Persona di Zahra adalah Al-Aqib. Nabi adalah Nabi penutup, Nabi penyudah. Ketika Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, kita kan dalam maksudnya telah melalui bulan Rajab, di tengah bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi kita melalui kisah Nabi SAW berhijrah, mana berisra Mi'raj, dan antara yang Nabi SAW diperlihatkan adalah keadaan satu orang perempuan yang sangat-sangat cantik, tetapi dia dah tua sebenarnya. Maknanya dia berhias cantik, tapi nampak gaya tu memang nampak gaya yang telah berumur. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah perempuan ini? Maka Jibril alaihissalam menjawab, dialah dunia. Jadi maknanya diperlihatkan kepada Nabi SAW bahawa dunia ni memang telah berumur. Dunia tidak muda, dia bukan tua tau, tua sensitif. Kita cakap kita ni tua sensitif pada banyak orang, dia tidak muda kita panggil. Dunia ni tidak muda dah. Tapi semakin dia tidak muda, semakin dia cantik. Dan kita tengok, bayangkan zaman bapak-bapak kita lah ya. Kalau kita tengok gambar dulu, ini kita cerita 1950-an ke, dengan 2024 sekarang ni, kita boleh tengok bukan saja dunia tu makin cantik, orang pun makin cantik tau. Bayangkan DJ Timona, saya ni umur ni dah dekat 50 tahun. Tua dah weh. Saya tak sensitif tua kan.
Dulu kalau cerita orang umur 50 tahun, kita dulu, ui, tuanya kan. Kita nampak kan? Kita tengok orang 40 tahun, 45 tahun ni kita cerita dulu kita kan, kecil-kecil kan. Macam ui, maknanya tuanya berumurnya. Tak, ya. Tapi sekarang tengok orang 40 tahun, 50 tahun, tak nampak pun dia tu tidak muda, tidak muda kan. Tak nampak pun. Dan saya baru balik daripada Iraq, mana ada program kajian sejarah di sana. Malam ni nak terbang balik transit ke Malaysia untuk IKIM. Untuk persona di Sahara ni. Untuk penonton-penonton sekalian. Malam kita terbang ke Parsi pula. Yang bersama rombongan saya ada orang yang 70 tahun, 60 lebih. Saya tengok macam, saya kata, Kak, umur apa Kak? Kak apa Ustaz? Dah makcik dah Ustaz, dah nenek dah. 70 tahun berjalan lagi. Masya Allah. Saya kata, apa rahsia dia kan. Jadi maknanya, rasanya sentiasa senyum kata dia kan. Dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi mana nak ceritanya, Nabi diperlihatkan bagaimana dunia ni, dia semakin berumur, semakin tua dan semakin cantik. Dan disitulah keadaan Nabi SAW itu diutuskan. Nabi SAW diutus kepada dunia yang memang telah berumur, dunia yang telah tua kan. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin-muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi kalau Nabi itu diutus kepada akhir zaman yang dunia ni telah tua, kita umat juga umat yang duduk di akhir zaman yang muka bumi ni semakin cantik rupanya. Bumi ni semakin cantik kalau kita bayangkan dulu bangunan paling hebat, kita cerita 3,000 tahun dulu kan, piramid oh, paling hebat. Sekarang ni piramid ni kat macam mana-mana tempat ada. Kat Sunway piramid pun ada. Kat Malaysia pun ada. Nak ceritanya, alah benda tu tak asik. Orang dah boleh buat, dah boleh copy dah kan sebenarnya kan. Jadi maknanya tak ada apa. Jadi maknanya kita ni umat yang hidup akhir zaman juga. Jadi kalau kita di umat yang hidup akhir zaman, apa yang Allah sebut mengenai kita umat Muhammad? Antaranya satu ayat yang cukup terkenal. Kalau saya baca ayat ni, mesti kita semua pun maknanya boleh sambung ayat ni kan, ataupun biasa dengar. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai kita ni, kalau betul-betul kita ni ikut apa yang Nabi SAW sebut, bahawa Allah kata kamu adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ada 3 ciri-ciri dia. Yang pertama, kamu ni ta'muruna bil ma'ruf. Yang keduanya, kamu tu wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, kamu tu wa tu'minuna billah. Kamu ni suka ta'murun bil ma'ruf, suka mewar-warkan benda baik, kemudian mencegah benda buruk, dan kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tuan-tuan, ibu-ibu akan tahu perbezaan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Musa ke, umat Nabi Sulaiman ke, umat Nabi Isa ke, bezanya ini bezanya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah orang yang suka benda baik, kemudian kamu war-warkan benda baik kan, kemudian kamu cegah, tak suka benda mungkar, kamu cegah benda mungkar, dan kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara ciri umat Muhammad. Jadi apabila kita cerita ciri umat Muhammad, tak kisahlah kita ni sebagai anggota masyarakat ke, sebagai pemimpin ke, sebagai pemimpin keluarga ke, suami ke, isteri ke, kita kena ada benda ni. Kita kena ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita kena ada benda ni. Kan? Itu sebagai bukti, ataupun kita nak panggil bahasa mudah sebagai kad pengenalan umat Muhammad ya. Kad pengenalan umat Muhammad, nak senang faham, nak senang faham. Kad pengenalan umat Muhammad, dia ada tiga benda ni. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia kena ada benda ni. Kalau tak ada benda ni, kita warga asing. Maknanya bukan warga Nabi Muhammad SAW. Kita warga asing.
Kan? Kita pendatang asing. Okay? Kalau nak kata Umar Muhammad, dia kena ada ciri-ciri ni. Kat pengenalannya kena ada. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebab itu ibu akak-akak tuan-tuan sekalian kan. Untuk ada benda ni, kita kena tahu. Yang pertama sekali adalah kita kena bersifat dengan benda ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kan ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, adik-adik sekalian, kita menegur orang lain. Kita tengok ada orang buat benda salah, kita tegur. Okey, masalahnya adalah kita tegur orang, biasanya ini cerita kat Baghdad tau. Saya balik di Baghdad. Ini orang kat Baghdad. Kita tegur orang, kita nak orang tu berubah. Itu niat tu kena upgrade, kena perbaiki. Kita tegur orang bukan nak merubah orang itu. Kita tegur orang sebab Allah suruh tegur orang yang salah. Itu niat dia. Baru kita tak kecewa. Hari ini kan kita tegur kawan kita pun mengata kita, jadi kita kecewa. Sebab apa? Kita rasa kita tegur dan orang kena ikut. Kita tegur suami kita yang kita tegur, suami kita buat tak tahu je kat kita kan, marah kita balik adalah kan. Kita pun kecewa. Sebab apa? Kita rasa kita tegur, kita nak dia berubah. Kan? Kita tegur isteri kita. Kan? Kita tegur suami kita, kita tegur anak kita ke menantu kita. Kita nak dia berubah mengikut apa yang kita cakap. Sedangkan niat sebenar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah adalah disuruh kita tegur kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang merubah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kan Allah sebutkan, innaka, maknanya lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu takkan boleh bagi hidayah sesiapa yang kamu suka, tapi Allah lah yang bagi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita disuruh sampaikan aja. Jadi cabaran hati kita ni kadang-kadang, ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian, kadang-kadang cabaran hati kita adalah bila kita tegur, kita rasa kita lebih bagus. Kadang-kadang kita tegur tu kita rasa kita nak dia berubah. Kadang-kadang kita tegur, kita rasa dia tu buat salah. Itu kena perbaiki cara memandang. Sebab manusia ni yang membezakan dia adalah cara memandang. Cara mandang tu membezakan dia. Saya nak cerita satu kisah. Ini cerita lama. Dulu saya ingat 2008 2007 2008 macam tu, lama waktu tu muda lagi Sekarang pun masih muda. Okey. Saya ada program di Maghribi. Maghribi tu orang sebut Maroko punya Maghribi tu negeri pada ujung zaman dululah, Maghribi Jadi saya ada program kat sana. Daripada Malaysia kita naik kapal terbang berhenti kat Dubai. Okey. Dubai boleh, Abu Dhabi boleh, kemudian teruskan perjalanan ke Casablanca, jauh waktu tu sini ke Dubai berkurang 6-7 jam, sambung lagi daripada Dubai pergi ke Casablanca lagi 7 jam macam itulah lebih kurang Jadi saya transit waktu tu lebih kurang 6 jam. Jadi saya sampai subuh-subuh tu. Saya sampai waktu subuh. Saya jalan solat subuh, saya jumpa mantan Mufti Johor waktu tu, Dato' Nor Gadut waktu tu saya berbual. Saya kata, Tok nak pergi mana Tok? Dia kata, Ana nak pergi Mesir ni, nak tengok pelajar-pelajar Johor kat sana. Entah nak pergi mana? Oh saya ni nak pergi Maghribi. Maghribi tu itu banyak ulama tau. Banyak ulama-ulama kita tak dengar nama dia daripada Maghribi tu kan. Hebat tu Maghribi tu. Sana tu kebanyakannya mazhab dia adalah mazhab Maliki sana tu. Oh ya ke? Kalau entah ziarah nanti entah jumpa tak salam tau. InsyaAllah Tok. Saya jalan lagi. Saya jumpa dengan, saya ingat lagi, Chef Syabri. Kalau Chef Syabri dengar ni boleh call kita. Chef Syabri waktu tu dia tengah buat satu program TV Spice Route, masak-masak ni. Jadi saya pun berbual dengan dia. Kata, Chef nak pergi mana? Kita ni pergi masak-masak ni Ustaz. Oh, pergi program masak dekat satu rancangan TV lah. Okey. Ustaz nak pergi mana? Saya pergi Maghribi. Maghribi Ustaz. Saya kata, kenapa? Masak sana sedap tau. Oh, campuran masakan Spain, Arab, Barbar. Oh ya ke? Oh, sedap tu. Lepas tu saya pun jalan lagi. Jumpa dengan
budak-budak kerja Petronas kan. Saya sebut budak-budak waktu tu sebab kita budak-budak sebaya kita, budak-budak lah tu kan. Kerja Petronas waktu tu. Berbual, tuan, apa nama, duduk mana? Oh, saya duduk apa nama kat Sudan, kat mana kan? Ustaz lagi mana? Saya pergi Maghribi. Oh, Maghribi tu Ustaz. Saya kata kenapa? Perempuan sana cantik-cantik tau. dia mix Spain, maknanya Arab. Oh ya ke? Okey. Tuan-tuan sekalian, memandang benda yang sama, perspektif berbeza, itulah membezakan kita. Sebab itu, kita ni dalam apa pun, kita kena betulkan cara kita memandang. Kan? Sebab apa beza kita yang dengar IKIM dengan kita yang dengar maknanya radio dekat Tal Abib ke contohnya, atau dekat maknanya Las Vegas ke, apa beza dia? Cara memandang. Okey, balik pada perkongsian kita. Kenapa kita nak tegur orang? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kena betulkan cara mandang. Sebab Allah suruh tegur orang salah. Bukan sebab nak ubah dia. Kita tak mampu ubah manusia. Bukan kita lebih bagus daripada dia. Tak ada siapa pun lebih bagus daripada sesiapa melainkan takwa. Bukan sebab kita lebih berilmu ke, tak ada. Tapi sebab Allah suruh tegur orang. Sebab tu kalau orang tak ikut, kita berlapang dada. Kita bercakap tegur isteri kita. Isteri kita bukan saja nak dengar, dia bebel balik kat kita kan. Kita tak kisah aja sebab okey, aku tegur sebab Allah sudah tegur. Pompai, kita pun baca surat khabar semalam kan, minum air kopi semalam. Tak ada kecil hati. Sebab apa? Cara mandang betul. Kalau cara mandang tak betul, kena bebel, malas dah. Kalau cakap salah, tak cakap salah, kita pula jadi sakit hati kan. Okey. Kita berhenti rehat sebentar untuk perkongsian seterusnya. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. Dan katanya tak ada break. Kita akan sambung, tapi kita nak bagi Ustaz nak minum sikit bersama. Dan untuk YT ini bersama para pendengar yang penonton juga di FB, di YouTube, di TV IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini ramai Nurmala, Sabarina dan Nur Azhar. Ramai Ustaz yang masuk untuk petang ini. Tuliskan juga learning point di FB. Jom sama-sama kita kongsikan ramai-ramai, share ramai-ramai. Masih lagi kita bersiaran langsung di Kompleks Nasrul Quran untuk petang ini bersama Pesona The Zahra, untuk kita nak tahu lebih lanjut tentang nama Nabi Al-Aqib. Kita sambung kembali Ustaz untuk Al-Aqib. Bagaimana mungkin kita nak tahu Ustaz ciri-cirinya, bagaimana kita nak jadi Al-Aqib ni Ustaz? Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, kita bicara mengenai nama Nabi SAW Al-Aqib, iaitu Nabi penyudah ataupun penutup. Tak ada Nabi selepas Nabi. So kita juga adalah umat terakhir. Dan umat terakhir Allah sebut dia ada kad pengenalan dia kan, ada 3 dia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia suka benda baik, dia buat benda baik, dia anjurkan benda baik. Okey. Kemudian dia tak suka benda buruk, kemudian dia tinggalkan benda buruk, dia cegah benda buruk. Dan kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Iman ni apa Orang suruh sebut kan, tak ada iman lah tu, maknanya menyindir orang kan. Tengok kan, tak ada iman lah tu kan, kata orang kan. Iman ni maknanya kepercayaan, sistem kepercayaan kita, belief system kita kan. Diajarkan kita biar ada sistem kepercayaan yang betul, iaitu bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala kan. Maknanya kadang-kadang kita sebut kita beriman, tapi kadang-kadang iman kita diganggu, syaitan ganggu lah apa. Jadi maknanya betul-betul kena solid pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita sambung Ibu-ibu kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi Nabi itu Al-Aqib, kemudian umatnya juga adalah umat Al-Aqib yang terakhir, tidak ada lagi umat selepas itu dan tidak ada nabi selepas itu. Jadi saya teringat waktu saya berbalik daripada makamnya Imam Abu Hanifah yang berada di Baghdad. Dekat makam itu dia ada maknanya peta kedudukan makam Nabi secara detail tau. Sinilah dan sebagainya kan. Jadi dekat kuburan Nabi itu kan atas makam Nabi Muhammad SAW, yang keduanya makam Sayyidina Abu Bakar, yang ketiganya makam Sayyidina Umar.
ada satu ruang kosong. Dia tulis nombor 4 kat situ. Nombor 4 kat situ dia tulis makam Nabi Isa alaihissalam. Maknanya untuk makam Nabi Isa. Punyalah hebatnya umat Muhammad dan dirahmati oleh Allah umat Muhammad ni sampai para nabi dulu, para nabi yang terdahulu pun nak jadi umat Muhammad. Kan? Nabi Isa alaihissalam besok dia ada di langit. Besok kalau Dajjal turun, dia akan lawan Dajjal. Okey. Jadi ketika dia mula-mula turun di Manaratul Baida ni mana menara putih yang berada di Syam. Kan? Kalau setengah ulama sirah kata di Masjid Umawi yang berada di Damsyik. Dia diturunkan di situ di Manaratul Baida. Kemudian dia pun berjalan pergi Baitul Maqdis. Waktu tu Imamul Mahdi nak solat subuh. Kan? Ketika nampak Nabi Isa, Imam Mahdi terus kenal Nabi Isa. Terus mempersilakan, silalah untuk mengimamkan solat. Maka Nabi Isa kata, tak, sila. Nabi Isa bersembahyang di belakang Imamul Mahdi. Maknanya umat Muhammad SAW. Sebab dia nak jadi umat Muhammad. Sebab umat Muhammad ni banyak kelebihan-kelebihan dia. Nanti kita akan cerita insya-Allah pada sama ada maknanya pada Person di Zahra kan, lebih detail lagi. Okey. Jadi saya nak cerita di sini adalah umat Muhammad tu dia ada kad pengenalan dia. Ada ciri-ciri dia. Kan, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Okey. Sekarang ni untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dia ada 4 peringkat dia. Dia ada 4 step dia. Dia ada 4 peringkat dia. Apa dia? Yang pertamanya, kalau kita nak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ni, yang pertama dia ada peringkat kesedaran. Kesedaran maknanya ada orang kadang-kadang dia punya kefahaman kepada agama, tentang akhlak, tentang adab. Dia tak terdedah macam kita yang biasa dengan kuliah kat masjid. Dia tak terdedah macam kita yang hari ni dekat Nasrul Quran kan. Terdedah dengan orang yang biasa baca Quran kan. Dia mungkin tak terdedah dengan maknanya dengan perkongsian-perkongsian personal di Zahra contohnya kan. Jadi mana zero. Jadi ada orang yang kalau kita datang dekat dia terus kita cakap, okey, ini hukumnya adalah haram dan ini tak boleh tahu. Kalau dia masuk neraka tahu, maka dia akan jauh. Sebab itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dia ada step dia. Step pertama step kesedaran. Saya cerita 4 step dulu, lepas kita syarahkan. Yang keduanya step dia ataupun peringkat dia adalah peringkat pemahaman. Peringkat pemahaman ni barulah kita cerita lebih detail lagi macam hukum, hakam apa semua. Peringkat ketiga adalah peringkat penghayatan. Penghayatan lebih dalam lagi. Dan peringkat keempat adalah peringkat perjuangan. Perjuangan ni maknanya macam mana dia nak nyampaikan balik kepada orang dengan cara dia pula. Jadi ada 4 peringkat dia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia ada peringkat dia. Ada peringkat kesedaran, ada peringkat pemahaman, ada peringkat penghayatan dan ada peringkat perjuangan. Contoh, kalau hari ini kita bicara dan ceramah kan, ataupun kita cakap orang yang memang zero, tak ada pengetahuan, kita jangan cakap benda dalam-dalam dulu. Benda yang ringan-ringan, yang dia nampak macam indahnya Islam itu, benda ringan-ringan. Mungkin satu perkongsian kita dalam 1 jam mungkin betul-betul ilmu 5 minit je. Yang lain kita baca cerita kelakar lah, itulah. Dan orang lain yang tengok kena faham, oh ini peringkat kesedaran. Sebab kalau orang yang dah peringkat pemahaman, dia takkan suka dengan peringkat kesedaran. Dia akan cakap, apa ceramah ni tadi isi ni? Padahal orang tu dia ada audien dia ada dia pendengar dia nak sampaikan peringkat kesedaran. Untuk saja-saja suka-suka tak ada nak cerita benda-benda hukum hakam ni. Peringkat pemahaman kita start cerita dah. Okey, ini hukum dia wajib, ini haram, ini makruh, ini sunat. Kalau belum kita dah cerita mengenai ini haram, nanti orang cakap susahnya lah kan. Maknanya peringkat pemahaman jangan cerita dulu. Peringkat kesedaran jangan cerita dulu. Peringkat pemahaman mana kita boleh cerita dengan lebih detail. Okey, saya ada sedikit pengalaman. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah mungkin lebih kaya pengalaman daripada saya. Okey. Dekat Malaysia ni ada satu grup tau. Ini real case Datin, the real case. Dia orang-orang budak-budak Melayu kita ni, tapi yang etis, tak percaya Tuhan. Dan makin banyak tau benda ni tau. Jadi maknanya orang-orang yang tak percaya Tuhan.
Jadi ada satu grup di sekitar Lembah Kelang ni, lebih kurang dalam 20 orang lah. Diorang ni maknanya ada yang belajar luar negara kan, tak percaya Tuhan. Okey, tapi mak bapak diorang ni bagus. Mak bapak diorang ni dalam sebulan sekali ke ataupun 2 kali ke, dia akan buat majlis ilmu, kan? Majlis ilmu. Maksudnya untuk anak-anak ni lah. Diorang ni educated tau, orang terpelajar, budak-budak tak percaya Tuhan. Okey. Tapi kebetulan sebelum tu yang jemput, yang ustaz yang bawa ceramah tu, kan? Maknanya betul ta'murun nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia tak perasan, kan? Bahawa orang-orang ni adalah orang-orang peringkat kesedaran. Dia terus bawa kepada peringkat pemahaman, kan? Terus cakap kat orang budak-budak ni kan, kau tak neraka, kau tak kerti neraka kau tak percaya Tuhan, kau tak neraka, kau tak bakar, kau tak. Jadi tapi budak-budak dia educated, layankan je lah. Ustaz ni layankan je lah, kan? Okey. Jadi waktu tu dengan izin Allah SWT saya dijemput. Saya ingat lagi, saya pakai kopiah, pakai jubah tu. Saya tengok budak-budak depan saya ni. Saya kata, ini budak-budak etis ni kan. Jadi kita pun terus tahu, okey, kita perlu ta'murun nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tapi dia ada peringkat dia. Jadi bila kita tengok orang, kita terus kena tahu, kita kena faham apa peringkat dia. Oh, ni peringkat kesedaran ni, kan? Jadi saya pun pada beritahu dah mula majlis, saya kata, "Dek, hari ni kita tak payah cerita pasal Tuhan lah, kan? Kau bukan percaya pun. Kau etis, kau tak percaya apa, kan? Masih masa kau, masih masa aku, kan? Kita cerita benda lain, adik, kan? Lagi best lah. Cerita Tuhan kau bukan percaya pun. Macam tu lah Ustaz. Kan? Oh, ya ke? Habis kita nak cerita apa Ustaz? Hari kita cerita pasal diving. Kebetulan saya ni dengan izin Allah antara mengajar diving. Oh, diving ni kan, dia ada macam-macam environment. Dia ada cave diving, diving dalam gua. Oh, masuk tu kan. Masuk nanti kita akan keluarkan satu chamber. Macam tapi dia ada cara dia. Kan? Cavern lain, cave lain, kan? Kalau cavern ni nampak lagi pintu keluar. Kalau cave totally dark, mana gelap betul. Dia ada kapal karam. Oh, dekat Kuantan tu dia ada St. Rifals 70 meter kapal karam. Oh, ya ke Ustaz? 2 jam saya cerita pasal diving. Lama-lama budak ni kata, dorang-dorang ni kata, "Ustaz, kami nak belajar diving boleh?" Oh, boleh lah. Boleh. Ketika diving 5 hari bersama saya, barulah ada masa. Bukan ceramah 1 jam tu terus dia pegang kesedaran, kita nak beri kefahaman dan seolah-olah ubah dia. Tak boleh. Dan 5 hari tu pun saya kata, kan, saya pun ngajar-ngajar diving sambil-sambil saya kata, "Dek, nak tanya sikit lah. Kau ni tak percaya Tuhan sebab apa?" Kan? Dia kata, "Tak logik lah Ustaz." "Mana nama tu Tuhan tak logik?" "Oh, tak logik." Okey, gini lah. Sementara kita belajar diving ni, kita bincang 500 ayat sains dalam Quran. Okey tak? Okey tu. Jadi sementara 5 hari 500 ayat sains. Tak habis 500, tapi kita cerita sains dalam Quran. Akhirnya, bagus, alhamdulillah. Akhirnya dapat balik cahaya keimanan tu. Jadi nak ceritanya di sini, kita ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dia ada peringkat dia. Itu yang kita kena faham. Dan ada peringkat kesedaran. Maksudnya, kalau kesedaran jangan tunggu marah-marah. Ini dah lah orang tu baru datang masjid, tiba-tiba kena marah. Tak reti kau datang masjid ni gini lah. Allah, orang tu terkebir kena marah. Esok tak datang dah masjid. Kesedaran ni gelak-gelak, ketawa tak apa. Tapi kita tahu, okey, ini peringkat kesedaran. Dan orang-orang lain juga kena faham, oh, ini adalah peringkat kesedaran. Baru nanti dah ada kesedaran, dah makin banyak datang, masuk peringkat kedua, peringkat kefahaman. Ketika tu baru didik dia, ini hukum dia, ini haram, ini wajib, ini sunat. Dan selepas kefahaman, naikkan peringkat ketiga, iaitu penghayatan. Penghayatan yang lebih pada adab, lebih pada akhlak. Sebab kalau orang belajar hukum hakam tanpa adab, kadang-kadang dia terlalu keras. Jadi kena adab macam mana, akhlak macam mana, tasawuf dia. Kemudian dah peringkat itu, baru peringkat keempat, peringkat perjuangan. Perjuangan ni maksudnya sampaikan ke orang pula balik. Macam mana nak ajak orang lain pula. Ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dia ada peringkat dia. Ini yang Nabi SAW namanya Aqib, Nabi terakhir yang tiada Nabi selepas dia. Maknanya kaedah ini kita kena faham sebagai umat Muhammad SAW.
dan kita kena ta'mur ma'ruf wa nahi munkar untuk bina tu, kena faham peringkat itu. Kadang-kadang kita dah biasa pergi masjid dengan kuliah, mak mertua kita belum tentu. Kadang-kadang kita pergi masjid, kita tak bawa isteri kita mungkin peringkat kesedaran, kita mungkin peringkat penghayatan atau perjuangan dah. Kita pergi masjid dengan isteri kita, mungkin anak kita bawa peringkat kesedaran, kan? Jadi kita kena bawa mengikut peringkat dia. Walaupun kita dah tinggi dah, kita tengok anak kita, cucu kita, orang keliling kita, apa peringkat dia. Kalau kita faham, baru kita akan lebih berhikmah, kan? Kita lebih faham macam nak approach atau nak dekati orang-orang untuk kita mengajak daripada kebenaran, kebaikan dan cegah pada kemungkaran, dan juga untuk mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ni. Itulah 4 peringkat kita pun. Kadang-kadang Ustaz main langgar je Ustaz kan. Masuk je halal haram semua. Jadi itulah 4 peringkat yang kita perlu tahu. Kesedaran, pemahaman, penghayatan, perjuangan. Itulah bukan senang sebenarnya. Tapi boleh belajar. Boleh kita lagi terapkan insya-Allah. Dan untuk bersama para pendengar, para penonton di IKIM FM, FB dan YouTube, di TV IKIM, boleh hantarkan soalan anda. Kalau ada soalan boleh hantarkan melalui FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini Ustaz, sebenarnya kita tak banyak masa. Mungkin untuk petang ini apa yang perlu kita buat Ustaz? Okay. Sebab kita dah ada 4 peringkat ni dan kita dah berapa nama-nama Nabi yang kita dah belajar. Apa yang kita perlu buat sekarang ni Ustaz? Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat rahmatullah sekalian kan. Okey, setelah kita belajar nama-nama Nabi SAW ni, sebenarnya nama-nama Nabi ataupun gelaran-gelaran Nabi kita Muhammad SAW ini adalah satu gelaran yang kita umat dia pun kena ada berwatak dengan sifat itu. Macam contoh kan, Nabi SAW dia Al-Aqib, Nabi penyudah, tidak Nabi selepas dia. Macam mana kita tengok Nabi berdakwah? Ada orang yang Nabi berdakwah dengan, ingat tak, ada satu orang, dia ni orang Badui. Orang Badui ni kalau nak senang faham, maknanya orang yang ceruk-ceruk kampung yang waktu tu tak terdedah dengan Islam. Dia datang pada Nabi SAW, dia nak buang air kecil, dia pergi kencing dekat masjid Nabi tu, Masjid Nabawi tu. Tapi Nabi tak marah. Kenapa Nabi tak marah? Sebab dia punya peringkat tu peringkat kesedaran, bukan pemahaman. Ada sahabat nak marah orang ni, tapi Nabi kata jangan, biar dia. Sebab dia tak faham lagi. Jadi maknanya nak dekati dia dengan cerita keindahan Islam tu, tak apa kan? Orang bukan Islam ataupun orang yang tak terdedah dengan ajaran Islam atau nilai-nilai Islam, dia tak baca Quran. Dia tak faham Quran. Yang baca Quran kan kita ni kan dekatkan tempat nasyul Quran kan. Okey. Kita yang baca Quran, kita yang cuba memahami Quran. Orang-orang yang bukan Islam, dia tak baca Quran, tapi dia baca kita. Jadi dia baca kita kena terjemahkanlah Al-Quran tu dalam perwatakan kita. Kan? Kalau kita tak terjemahkan Quran tu dalam perwatakan kita, dia tak dapat baca Quran tu dekat diri kita dan tak dapat ambil satu manfaat kepada orang-orang yang baca Quran. Sebab itu bila kita baca, kita berakhlak dengan cuba semaksimal mungkin lah. Kita mungkin tak mampu sebab kita kan ada kelemahan itu dan ini. Manusia ni kan banyak kelemahan, tapi maksudnya kita cuba semaksimal yang boleh kan. Maknanya ingatkan diri kita. Dan satu lagi kan, kadang-kadang kan DJ Datin Mona, ada orang cakap, saya ni malah lah nak sampai kakak orang, saya ni pun bukan baik sangat kan. Sebenarnya antara cara terbaik memperbaiki diri adalah mengikuti nasihat yang kita berikan pada orang lain. Kita bagi nasihat ke orang lain tu, kita niat aku nak beramal juga dengan nasihat ini. Betul, maknanya betul kita sampaikan, dan dengan keberkatan menyampaikan tu Allah bagi kekuatan untuk kita amalkan. Benda ni Allah sebut dalam Quran tau. Allah kata apa? In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan memperkukuhkan kedudukan kamu. Jadi kalau kita bantu orang memperbaiki diri, insya-Allah Allah akan terus bimbing kita untuk kita ni memperbaiki diri kita. Walaupun kita tahu sikit, sampaikan sikit.
Itu yang Nabi sebut, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun sedikit. Kata Nabi SAW. Dia sampaikan. Dan cara nak menyampaikan kita dah kongsikan tadi. Orang ada peringkat dia. Tengok orang tu kita teruskan tahu. Ni agak-agak peringkat apa? Peringkat kefahaman ke, kesedaran ke, kefahaman ke, penghayatan ke, atau perjuangan. Kan? Dan kita pula yang belajar ni, jangan kita berhenti satu peringkat je. Kesedaran je manjangan. Kan? Asal nak dengar ceramah yang gelak-gelak suku-suku tak diisi, tak boleh juga. Dan lepas dengar tu, tegakkan diri. Kefahaman dia apa pula? Tegakkan diri, penghayatan, perjuangan. Tegakkan diri juga. Jangan duduk dekat takut tu je. Dekat tempat tu je kan. Kesedaran tak habis-habis. Kan? Okay, baik. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita ambil dua soalan Ustaz. Boleh. Ini di FB IKIM FM ada yang bertanya Ustaz Muhammad Ilham. Niat seseorang menegur betul, tetapi cara menegur orang terasa. Macam mana ni Ustaz? Okey, soalannya adalah niat kadang-kadang dah betul, kan? Cara tu kadang tak betul menyebabkan orang terasa. Okey, step pertama niat dah betul, alhamdulillah. Okey, step yang kedua pula kena tahu kerencaman cara. Ada orang yang kadang-kadang dia tak boleh kita nak sentak-sentap dia akan tersentap nanti. Dia kan cakap baik-baik kan. Semua orang tak sama kaedah-kaedah. Sebab tu kena faham kesedaran ke, kefahaman ke, penghayatan ke, perjuangan ke, jenis-jenis orang tu kan. Jadi maknanya, dan kalau nak jadi orang yang nak menegur tu memang kena belajar sikit lah. Kita belajar nama Al-Aqib ni, dia kita belajar, kita perhati, kita tingkatkan maknanya kaedah kan. Bukan setiap orang tak sama. Ada orang memang boleh cara sentak-sentak ni, tapi bukan itu cara tunggal untuk dakwah ataupun untuk menyampaikan benda-benda baik. Ada kadang-kadang cakap baik-baik, ada orang cakap baik-baik tak bergerak pula. Kena sentap lah juga kan. Maksudnya dia kena tengok. Kena campur kan. Cara ni, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi soalan, Rogaya Sulaiman dari FB IKIM FM bertanya, macam mana kita nak hadapi orang yang tidak menyukai kita, sedangkan dengan orang lain baik-baik saja? Bagaimana Ustaz? Okey. Saya suka bacakan pesanan Nabi SAW. Nabi kata kan, dulu okey, kalau dalam Islam ni kita diajar dengan jelas perjalanan kehidupan kita ni kan. Kita dulu pernah berada di alam roh. Semua kita pernah berada di alam roh. Cuma akal tak ada lagi, sebab tu kita tak ingat. Kita cuba ingat-ingat, ya ke? Tak ada nak ingat pun, sebab akal tak wujud lagi. Okey, kemudian alam yang kedua, kita berada di alam rahim dekat perut mak kita. Pun akal tak wujud lagi. Siapa ingat? Siapa boleh ingat? Saya nak bagi hadiah ni. Apa yang berlaku dalam perut mak? Siapa boleh ingat? Kau tak dapat ni Ustaz. Kau tak dapat. Kenapa tak boleh ingat? Sebab akal tak wujud lagi. Kita kat dunia ni wujud, dan mana akal tu yang mengingat. Okey, alam yang ketiga adalah alam syahadah dipanggil. Alam dunia ni, ini kita berada, kebanyakan kita di alam yang ketiga. Kemudian kita akan pergi ke alam barzah, alam kubur, dan kita akan pergi ke alam akhirat. Okey. Jadi semua kita ni pernah berada di alam roh. Nabi SAW pernah ingatkan kita bahawa al-arwahu junubuhum mujannadah. Roh-roh kita ni semua pernah dikumpulkan. Faman ta'arafa talafa. Siapa yang pernah berbaik di alam roh, dia akan baik di alam dunia. Waman tanakara talafa. Siapa yang pernah tak baik di alam dunia, alam roh, dia akan tak baik di alam dunia. Saya nak cerita kat sini adalah, memang kadang-kadang ada orang benci kita tanpa sebab tau. Tiba-tiba tak pasal, kita tak ganggu dia, tiba-tiba dia sakit hati kat kita. Memang ada macam tu. Jadi maknanya balik pada soalan ni, macam mana lah nak buat kan? Tiba-tiba orang benci kat kita, dah nasib badan. Allah nak bagi pahala percuma sebenarnya. Nak ceritanya, kita jangan perasan semua orang suka kita. Arwah ayah saya dulu ingat pesan, dia kata, Min, nama saya Muhammad bin Abdullah, nama keluarga Al-Amin kan, Min, dia panggil Amin. Amin, kalau 10 orang kau ingat suka kat engkau, 7 orang benci kat engkau sebenarnya. Kau kena ingat benda tu.
Jadi kita tak berada di zon selesa yang kita rasa macam semua orang suka aku, man. Tak. Tak. Kita kena tahu, kita kena faham benda ni. Dan memang Nabi berpesan, tak semua orang tiba-tiba suka kita. Ada orang yang tiba-tiba tak ada kena-mengena, kita tak buat apa-apa pun tiba-tiba dia tak suka kat kita. Baru-baru ni kan kat DJ Mona, ada satu orang dia rasa, saya pun tak tahulah, dia rasa dia cantik. Saya pun tak tahu cantik tu apa, dia rasa dia cantik kan. Sebab cantik ni subjektif. Dia rasa dia cantik. Jadi dia kata, Ustaz, saya ni tak buat apa-apa pun kat orang. Saya datang kat majlis, Ustaz, tiba-tiba orang tak suka saya lah, mengata saya lah. Saya tak buat apa-apa pun, kan? Saya kata nasib badan lah ya. Kadang-kadang kita tak buat apa-apa. Tapi kalau betul kita cantik, kadang-kadang kedatangan kita mengundang cemburu orang lain, kan? Laki orang lain tengok je kita kan. Mestilah bini tiba-tiba marah kat kita. Yang tak ada, kita tak buat apa-apa pun. Kita tak buat apa-apa pun. Kadang-kadang ada orang terlalu cemburu kan. Nak cerita, saya pernah jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, bini saya ni Ustaz, punya cemburu Ustaz. Macam saya nak pada semua perempuan, dan macam semua perempuan nak kat saya. Punya cemburu. Tapi ada orang macam tu kan. Kita tak buat apa-apa, tiba-tiba kita kena musuh kan. Ada orang macam tu. Balik pada soalan ni, sabar sabar dan fahami realiti kehidupan. Itulah dunia, itulah kehidupan. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. InsyaAllah ada manfaatnya kepada para pendengar di semua platform kita. Dan untuk waktu ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi. Ada nasihat, kata-kata terakhir dan doa insyaAllah dalam mungkin 2 minit Ustaz. Okey, sebagai penutup dia, kita kongsikan tadi nama Nabi SAW Al-Aqib. Nabi SAW sebut, dan aku antara nama Nabi adalah Al-Aqib, iaitu tidak ada Nabi selepas aku. Kita pun umat yang terakhir kan? Umat Muhammad yang Allah sebut bahawa ciri-ciri umat Muhammad ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cumanya apa yang kita kena faham pada hari ini adalah untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dia ada 4 peringkat dia. Ada peringkat kesedaran, ada peringkat pemahaman, ada peringkat penghayatan, dan ada peringkat perjuangan. Jadi tak sama, setiap orang tak sama. Jadi kita kena faham orang, kita kena faham diri kita. Bila kita saling memahami, kita akan saling menghormati orang lain. Itulah indahnya akhlak Islamiah. Faham, kita akan saling menghormati antara kita tu, insya-Allah. Wallahu alam. InsyaAllah kita akhirkan doa ya. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallah ana kulla khair insya-Allah. Semoga insya-Allah pergi dan balik dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan syukran jazilan. Terima kasih kepada para pendengar, para penonton di YouTube IKIM FM, di FB IKIM FM dan di TV IKIM. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. IKIM FM